Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi bagi Masjid Al-Mustaghfirin, para hadirin, ibu ayah muslimin dan muslimat, tua abang, kakak-kakak, para santri, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah, pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul meneruskan bacaan kitab Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar, yang mana kita telah masuk pada perbahasan pada muka surat yang ke-45, dan kita dah selesai perbahasan tentang adab menziarahi, tata cara menziarahi makam para awliya dan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amali. Jadi kita baca dulu secara ringkas perbahasannya, dan ada doanya dan seumpamanya. Jadi kalau kita tengok semula dengan doa sebelum kita masuk kepada perbahasan pada muka surat yang ke-52. Jadi ini doa tawassul kepada Nabi kita Muhammad pada muka surat 53 dan 52. Kalau Jawi lah, yang Jawi muka surat 52 dan 53. Kalau Rumi muka surat 24, tak 22 dan 23. Ini nanti insya-Allah keluaran yang akan datang, kalau kita boleh terjemah nanti kita akan terjemahkan doa ni insya-Allah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Saya tengok baris dulu. Boleh tengok baris betul ke tak betul? Ya sayyidi ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Sampai dekat situ berhenti baca, niatkan hajat kita pada ketika tersebut, lituqdali. Jadi baca dekat hajat tu, niat, diam, sebutkan hajat kita, kemudian sebut lituqdali, untuk diperkenankan doa saya. Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fiyya. 3 kali dibaca doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Dan ini doa yang diambil sebahagiannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah mengajar kepada seorang sahabat. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, bukan Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki di kalangan sahabat yang buta, lalu meminta doa kepada Nabi SAW, dan Nabi mengajarkan doa kepada beliau. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Dibaca doa ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada masalah, dan ini diajarkan sendiri oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengajarkan kita untuk
bertawassul dan beristighasah dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian muka surat 52, jika seorang itu melawat mana-mana awliya, maka ini doa tawassulnya. Tadi ini lawat Nabi, ini lawat wali-wali, ini doanya. Allahumma inni atawassalu an, sebutkan nama wali itu. Bihurmati jamadikal baqi wa wajhikal a'zam wa bihurmati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina. Sebutkan hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, atina ma sa'alnaka birahmatika ya arhamar rahimin. Atau boleh dibaca dengan doa sebelumnya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, boleh juga. Dan kemudian baca wa atawajjahu ilaika bi sahibi hadzal maqam, kepada tuan maqam ini, pemilik kubur ini, yang kemudian barulah disebut Allahumma tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Doa tawassul kalau kita baca, salah kalau ada orang kata kita meminta kepada selain Allah. Karena awal doa lagi sebut dah ya Allah. Faham? Awal-awal lagi sebut ya Allah, kami meminta kepadamu dan kami berhadap kepadamu ya Allah dengan perantaraan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ada orang kata tidak benar, tidak betul untuk kita menjadikan nabi sebagai wasilah, dan menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta kepada Allah. Ni kita dah minta dengan Allah. Kita bukan minta dengan menyebutkan bahawa Rasulullah ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberi manfaat dan mudarat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada isu pun sebenarnya. Dan ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan yang kita bahas sebelum ini berkenaan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ibtaghu ilallah bil wasilah. Maksudnya dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Jadi ini berlaku perbincangan apa makna wasilah dalam ayat tersebut. Sebahagian mufassirin mengatakan, atau mereka yang tidak bersetuju dengan tawassul yang dimaksudkan, mereka kata wasilah dalam ayat tadi kamu tidak boleh terjemahkan dengan tawassul yang kamu inginkan. Tawassul yang disebut dalam ayat tadi adalah taqwa. Wasilah itu adalah taqwa. Maka kita katakan boleh, tidak ada masalah kalau kamu tafsirkan demikian. Maka tafsiran kamu tadi akan menjadi penguat kepada ayat sebelumnya ataupun sebutan sebelumnya. Karena ayat tadi suruh kita jadi takwa. Ayat tadi kata ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah, ay wabtaghu ilaihi bittaqwa. Okey. Maksudnya disuruh kita bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Ini dipanggil takkid. Dalam bahasa Arab dipanggil takkid. Jadi menguatkan balik kepada suruhan yang sebelumnya. Tapi para mufassirin, ulama-ulama Islam mengatakan at-ta'sis aula min at-ta'kid. Mendatangkan dengan makna baru itu lebih kuat daripada, lebih aula, lebih utama daripada mendatangkan dengan makna penguat. Kaedah tu, at-ta'sis aula min at-ta'kid, tu kaedah. Maka mendatangkan dengan makna baru lebih kuat daripada, lebih utama daripada mendatangkan dengan makna penguat. Jadi kalau kita katakan kamu tafsirkan al-wasilah dengan taqwa, maka ia akan jadi takkid. Dan kalau kamu mengaji, kamu akan tahu bahawa mendatangkan dengan makna baru lebih kuat, lebih bagus. Maka apa makna baru? Mana dalam Quran tersebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan dekatkan diri kepada Allah dengan wasilah, dengan makna wasilah, bukan dengan makna taqwa. Karena taqwa telah disebut sebelum tu.
Karena at-ta'sis aula min at-ta'kid. Yang ni kalau sembang, kalau kata kita sebut, kalau dia kata saya tak mau pakai kaedah tu, ikut suka ni tak. Kami nak kedua apa? Cuma kaedah sebut macam tu. Kamu tolak kaedah tadi, maksudnya kamu tolak kaedah yang telah disepakati oleh para mufassirin dan para ulama tentang penggunaan dan pemahaman tentang nas. Jadi kalau kamu tak setuju dan kamu tahu kata adanya perbahasan ulama kata berkenaan dengan tawassul ni ada dan hadisnya pun ada, nah, berkenaan dengan tawassul, jadi apa masalahnya? Yang sampai kamu nak mengkafirkan, yang sampai kamu nak mensyirikkan, yang sampai kamu nak mengeluarkan umat ni daripada agama Allah dengan sebab kamu tak setuju. Kamu tak setuju satu pihak, kamu mengkafirkan tu satu benda yang lebih besar lagi daripada tu. Kamu tak setuju dengan tawassul, ikut suka kamu lah. Tapi masalah sekarang ni, kamu mengkafirkan umat Nabi SAW. Kamu kata kami minta kepada selain Allah, seolah-olah kamu kata kami ini mengatakan bahawa ada sesuatu yang berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesan. Tak ada seorang pun sebut macam tu. Jadi seorang mukmin dia tak akan sebut macam tu. Faham? Jadi perbahasan tawassul bukan tempat dia di sini. Tidak, kita tak habis kitab hari ni. Kalau nak ikut saya ni, nak baca bab tawassul ini, ada kitab risalah ringkas, tapi tak ringkas juga, 60 muka surat juga. 60 muka surat dalam Arab. Tulisan guru saya Maulana Syekh Omar Abdullah Kamil rahimahullahu taala, penasihat Syekhul Azhar dulu. Dia telah wafat, ulama besar daripada Makkah Al-Mukarramah dan kemudian tinggal di Mesir. Dan beliau pernah menjawab sebagai penasihat Syekhul Azhar. Nah, dan beliau menulis risalah-risalah yang bagus tentang kesalahfahaman sebahagian sahabat-sahabat teman-teman kita terhadap masalah-masalah furu' yang mereka tidak setuju dengan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Masalah tawassul ini pertama kena pegang, ianya hanya masalah fikih, masalah fik, bukan masalah akidah. Kesilapan besar kelompok ini ketika mereka meletakkan salah foldernya. Dia letak masalah tawassul dalam masalah usuluddin. Ini masalah ni, masalah fik, bukan masalah usuluddin sampai kamu nak kafirkan orang. Karena kamu dah bahas di luar tajuk dah, kamu tuduh terus orang. Kata kami kalau ke maqam bermakna mereka ini menyembah kubur, tiba sampai terus kepada kelaziman yang tak sepatutnya. Siapa yang sembah kubur? Sembah kubur ni berat. Sembah kubur ni berat, tuduhan ni. Tuduhan ni maksudnya kamu nak kata kami ni ditarik syahadah kami lah. Kalau dah sembah kubur, maksudnya kami ni bukan Islam lagi. Dan bila dah bukan Islam, maksudnya kami kalau ada isteri di rumah, macam mana dengan isteri kami di rumah? Putih dengan isteri. Macam mana dengan warisan? Tak dapat. Macam mana dengan hukum hakam Islam yang lain? Berat. Kamu senang je sebut orang ni ahli penyembah kubur. Kamu senang je sebut mereka ni telah melakukan syirik. Tak fikirkah dengan apa yang akan berlaku disebabkan dengan perkataan kamu tadi? Pokoknya kalau tak tahu duduk diam, jangan bercakap, kerana itu menunjukkan kebodohan sebenarnya, yang menunjukkan kepada kekurangan ilmu kita dalam pengetahuan dan dalam masalah ini. Dan payah sangat kita bagi buku tu baca, tu pun tak faham-faham juga. Nak kata tak erti nahu, ada di kalangan mereka yang erti nahu, tapi maknanya nak menyampai faham tadi tetap juga bukan nahu tadi juga. Menyampai faham tu Allah. Dia boleh nahu dah, dia erti dah, dia rasa dia boleh buh dah baris, dia bubuh makna, rupanya tak faham juga, tak erti juga, jadi juga puak tu. Nak jadi macam mana? Kita nak kata apa tu? Kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu lah itu disebut. Yang kita boleh kata kepada kelompok tadi. Boleh. Dia ada risalah-risalah yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Umar Abdullah Kamil. Dia ada tulis kitab silsilah mafahim yajibu an tusahhah. Ada silsilah tu, dia ada lebih kurang dalam berapa puluh silsilah yang kalau dibaca satu persatu silsilah tadi akan dapat pengetahuan yang besar tentang masalah yang diperselisihkan oleh kelompok tersebut. Masalahnya tidak ada masalah pun di kalangan jumhur umat Nabi SAW. Mereka sahaja yang berlebih-lebihan dalam perkara tadi. Boleh? Itu tak masalah apa. Kalau dalam hati tuan-tuan hari ni waktu kita duk baca tentang tawassul ni, dia duk main dalam hati dia, boleh ke? Boleh ke? Maksudnya kita masih lagi tidak jelas pengajian kita sebenarnya.
Kena habaq terus terang. Kena balik tengok kat cermin elok-elok, aku ni tak ngaji rupanya. Kena kata gitu. Faham tak? Kena sedar diri. Itu. Yang dengar-dengar ujung-ujung telinga, dengar ni. Betul kata dia ni. Ni macam ajaran syirik kan ni. Usah buat pala lah. Orang kata jangan buat pala. Mai depan ni, mai suruh baca kitab ni. Tengok baris betul ke tak? Tu dulu. Baru kita nak bincang panjang lebih lanjut lagi. Kalau tak bincang, baris pun tak betul nak bubuh dalam kitab. Tak usah duk bincang lah bab makna tawassul, makna istighasah, makna tabarruk. Nanti dulu dah. Uskut awalan. Bukan biskut, uskut. Uskut. Uskut apa dia? Diam. Tu kami guna lagi fi'il amar tu dengan muzakkar lagi tu. Kalau kami guna uskuti lagi teruk. Kalau guna uskut okey lagi tu. Kalau uskuti, yang tu kira ihanah dah tu, penghinaan. Ada wahai perempuan duk diam. Panggil perempuan tu. Jadi kalau tak tahu, tanya. Tanya kepada yang ahlinya. Jangan tanya kepada yang bukan ahlinya. Tanya kepada pok yang macam tu juga. Memang jumpa, tak jumpa lah jalan. Dia akan kata sebut senang. Dia dalil dia Nabi tak buat. Oh senang dalil dia. Kita ni buat keluar sebuah kitab. Dia buat keluar satu ya. Nabi tak buat benda tu. Pandai je Nabi tak buat. Pok ni mudah sungguh dia punya hukum. Kita ni dengan kitab, dengan dalil, dengan apa semua sekali buat keluar dah. Istidlalnya lagi. Buat keluar lagi pandangan para ulama. Buat keluar lagi contoh-contoh yang dilakukan. Dia lah kali dia kata, kalau benda ni bagus, dah tentu Nabi buat. Dia pun kata, betul juga no. Dia pun tak tengok apa lepas tu. Dan dia pun tak baca balik dah lepas tu kitab. Dia terus dengar kawan tu cakap je. Dan dia kata, ini baru alim. Tiba. Nampak tak ni permasalahan besar yang berlaku pada umat kita. Umat Melayu kita ni khususnya adalah dikenal dengan malas membaca. Bukan cakap malah mengaji ya, malah membaca. Membaca kurang. Menganjing kuat. Ni pakai. Ni masalah. Moga kita terelak daripada perkara tersebut. Baik, saya baca doa ni. Nanti kita tengok kalau baris tak betul, kita akan betulkan. Alhamdulillah, ni pada yang ketujuh boleh juga dibacakan doa yang panjang ini. Panjang doa ni. Nak baca ni, tapi kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin juga tu. Tapi kalau nak berhenti boleh baca Muhammad. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدقنا في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Ini doa ni boleh dihafal ni anak-anak santri, hafal ni doa apa ni? Doa tahlil. Dan doa ni kalau baca tidak ada khilaf sampai pahala bacaan. Dan Imam Syafi'i sendiri mensyaratkan ini. Kesilap fahaman sebahagian teman-teman kita ketika mereka baca kitab-kitab para ulama Syafi'iyah yang konon-konon mereka kata mereka lah paling Syafi'i, yang kita pelik juga main mana mazhab Syafi'i, mereka mengaji kita pun tak tahu. Tapi tiba-tiba mereka kata kami lebih Syafi'i daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di tanah Melayu ni. Jadi ajaib jugalah. Sebab mereka kata kalau betul mazhab Syafi'i kenapa tak baca Al-Um? Kita pun jadi kesian, kata nak sepak ke nak buat apa ni, kita buat tak tahulah. Kita kata dia ni macam kurang taklif kot. Gitu. Anggap dia tak ditaklifkan lagi ni Pak Long ni. Dia macam baru keluar daripada gua, lepas tu dia buat terkejut. Dia kata dia baru jumpa. Kata Al-Um, lagi hebat lagi, terjepit buah gambar pula. Gambar Al-Um terjemahan. Tu lagi mahal. Rasa nak tergelak pula kita.
terjemahan dia nak suruh baca di masjid. Aduh lawak semua. Kalau orang tanya dekat dia, kata ni baru mazhab Syafi'i. Banyak kali dah ni saya duk ulang ni, apa dia mazhab Syafi'i ni. Kalau santri tak ingat juga, aku tak tahulah. Kalau orang tanya apa dia mazhab Syafi'i, tanya dulu mazhab tu apa dia. Dia ingat mazhab Syafi'i ni hanya qaul Imam Syafi'i saja. Ya, ini satu kesalahan besar yang telah dilakukan oleh kelompok ni. Tak payah tulis panjang-panjang. Kenapa tak baca Al-Um? Faham dulu mazhab tu apa dia. Apa makna mazhab? Mazhab al-Imam Syafi'i, itu yang dipandang oleh al-Imam Syafi'i, tariq al-Imam Syafi'i dalam kefahaman. Mazhab dalam pandangan para ulama sebut, Imam Mahalli mengatakan al-mazhab ialah aqwalul imam, wa aqwalul ashab wal bahsu mimman dunahum. Al-bahsu mimman dunahum. Jadi 3 perkara dalam mazhab. Yang pertama, mazhab ialah ibarah an aqwalil imam. Mazhab ialah gabungan daripada 3 benda. Qaul imam, yakni imam yang mendirikan mazhab. Yang kedua, aqwalu ashabil wujuh. Ini qaul ashabil wujuh yang mengambil daripada usulnya imam dan terus melihat kepada nas Al-Quran dan hadis tetapi menggunakan usul imam, maka dipanggil ashabul wujuh. Dan al-bahsu mimman dunahum, dan bahas yang dilakukan oleh orang yang tidak sampai kepada peringkat ashabul wujuh, yang itu dipanggil mazhab. Tamam? Jadi mazhab bukan qaul imam saja, bukan qaul Imam Syafi'i saja. Kalau kamu kata nak baca mazhab Syafi'i, kena baca hanya pandangan dalam Al-Um, maka kamu tak erti mazhab. Jadi kamu lebih baik duduk diam. Lebih baik duduk diam. Jadi seolah kamu nak menidakkan semua kitab-kitab di bawah ni, dan kemudian kamu tak membaca pun sejarah mazhab. Kalau nak tahu mazhab, dia kena tahu sejarah mazhab. Siapa imam mazhab, macam mana mazhab ini tersebar, macam mana mazhab ini disusun, pandangan mana yang rajih, bagaimana memilih pandangan yang rajih. Nak tengok tahu mana pandangan tu rajih ke tidak, siapa imam yang akan boleh menyebutkan dan layak untuk mengatakan ini rajih tidak rajih. Kena tahu semua tu. Ada 9 benda kena tahu sebelum kita masuk ke dalam mazhab. 9 benda. Apa dia 9 benda tu? 9 benda tu nak baca sikit ni. Kita tahu bawa ni kan tahu apa. Dia ada 9 benda yang kita nak kena tahu tentang mazhab. Yang pertama, kena tahu tentang imam mazhab. Yang kedua, kena tahu tentang ulama mazhab. Yang ketiga, kena tahu usul dan furu' dalam mazhab. Yang keempat, kena tahu mustalahat ataupun mustalah yang digunakan dalam mazhab. Sahih, asah, apa dia beza dia? Lagi apa dia lagi? Al-azhar, al-zahir, al-mashhur, seumpamanya, banyak lagi. Dan bagaimana mazhab, yang kelima, bagaimana mazhab dinukilkan, diambil. Yang keenam, dan mengetahui tentang mazhab tersebut serta syarat-syaratnya, syarat-syarat mazhab. Yang ketujuh, bagaimana menuntut ilmu di dalam mazhab. Untuk memahami mazhab tadi, bagaimana nak tuntut ilmu dalam mazhab tersebut. Yang kedelapan, mengetahui kitab-kitab yang disusun dalam mazhab. Yang tu kena tahu. Barulah kita dikira sebagai orang yang reti dan tahu untuk bincang tentang mazhab. Kalau tak tahu yang tu, duduk diam saja cukup, lebih baik. Faham? Ini doa ni kata Imam Syafi'i, kalau dibaca doa ni kepada mayat yang tidak ada di depan kita, maka akan sampai, kata Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kata doa tidak akan bacaan Al-Quran dan seumpamanya tidak sampai ketika mayat tidak ada di depan. Dan kalau mayat di depan, kata beliau, sampai. Yang tak sampainya ketika mayat tidak ada di depan, kecuali, kata beliau, ketika dibacakan doa ni. Doa pada Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, jadikan, sampaikan, terimalah pahala bacaan yang kami baca ini disampaikan kepada fulan. Quran yang kami baca, tahlil yang kami baca, subhanallah yang kami baca, selawat yang kami baca, sedekah yang kami sedekahkan, sampaikan pahalanya kepada sahibul maqam, atau sahib kepada yang kita niatkan bacaan tadi, ataupun kepada yang kita tahlilkan pada hari tersebut. Faham? Dan sebut ni, wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'i a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'il muhaddithin wal qurra'il wal mufassirin was sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'il mutasawwifin khususan sayyidina asy-syaikh Abdul Qadir al-Jailani ataupun dibaca dengan Gilani wa sayyidina asy-syaikh Syarif Hidayatillah wa jami' auliya'i tis'ah. Ini dibaca doa ni untuk kalau kata doa tadi kepada wali-wali songo, atau kalau tidak dibaca yang ni ditukarkan dengan nama aulia-aulia dan seumpamanya. Ataupun kalau kita baca kepada orang yang dalam majlis, kita buat tahlil kepada keluarga, khususan ila al-arwah man ijtama'na hahuna bisababihim, boleh juga kepada roh-roh yang telah kami hadiahkan bacaan ini, yang kami berkumpul pada hari ini disebabkan mereka. Tamam? Dan terus sampai ke bawah. Kemudian dibaca wa naqussu khassatan ila hadrati ruhi hadzal wali. Ini kalau kata wali yang kita hadir. Nah, al-wali man nazuruh tu tak payahlah baca. Tu kata kena baca kan, kalau tidak pakai duk baca ni. Wa naqussu khassatan ila hadrati ruhi hadzal wali man nazuruh, tiba baca. Man nazuruh yang kamu, siapa yang kamu lawat, bukan kurungan. Dalam kurungan itu man nazuruh tu maksudnya yang siapa yang kamu yang kita lawat maksudnya. Cukup tu. Buatlah kurungan saja. Baca tang hadzal wali, baca nama tadi. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina. Dibaca doa kepada roh bapa-bapa, datuk-datuk, nenek moyang kita semua sekali. Nah, sekali dengan bapa saudara, mak saudara, belah mak, belah ayah, semua sekali. Anak-anak kita, para guru kita, wa muallimina, khususan ila ruh siapa yang kita nak sebut nama-nama mereka. Ibn dan min manijtama'na hahuna bisababih, yang kami berkumpul di sini kerana mereka. Man anta a'lamu bismih, yang lebih kamu tahu siapa namanya. Khususan ila arwahi ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al dhalika fida'an lahu, yakni lahu kepada lelaki. Kalau kita baca tadi kepada lelaki, kalau perempuan dibaca dengan laha, minan nari wa sitran wa hijaban lahu, ataupun laha minan nari wa itqan lahu, ataupun laha minan nari. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wajma'na wa iyyahu wal muslimina jami'an fi dari karamatika wa mustaqarri rahmatika wa mahalli awliyaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Tu baca panjang doa ni. Ni kalau boleh baca doa ni hafal ni, Allah. Kalau pergi baca tahlil baca doa ni, hak tak kahwin pun dia ambil jadi menantu. Orang lah baca doa tu padu lah kalau baca doa ni, doa tahlil, insya-Allah. Itu ada tok guru dia tulis kitab senjata, ataupun dia kata bekalan kepada para santri. Bekalan santri ni dalam tu dia ada doa, wirid, zikir untuk nak pimpin bacaan doa, nak pimpin kalau orang nak buka rumah, nak pimpin ada doa-doa dan tu disusun. Jadi orang panggil itu kira macam senjata kepada santri untuk balik duduk dengan masyarakat. Adalah benda kalau orang suruh tak gelabah untuk dia nak berdepan dengan mereka dan melakukan perkara yang diberikan kebenaran oleh syarak. Dan kemudian dilanjut dengan doa tawassul jika berziarah di maqam wali Allah seperti di bawah ni. Ini panjang lagi doa ni. Kita baca juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin fa as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bil qudrati allati tahayyara biha man fis samawati wal ard wa bihaqqi anbiya'illahi ta'ala wa awliyaihi wa bihaqqi hadzal wali, sebut nama wali itu, antarzuqana imanan, tarzuqana tubuh bagi elok, antarzuqana imanan kamila تباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبنا عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا
ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور ثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقضي حاجاتنا واقضي ديوننا ويسر أمورنا وبلغ حج بيتك الحرام في هذا العام في هذه السنة. Ini doa, moga-moga dapat menunaikan haji pada tahun itu insya-Allah. Ma'lutfin wa yusrin, bersama dengan kelembutan, kemudahan, wa ma'unatin, dengan bantuan, wa afiyatil ajsam, sihat tubuh badan, warzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bulughil maram wa husnil khitam. Ini sampai kita boleh menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslihna wa aslih umurana wa aqwalana wa af'alana wa anfusana wa walidina wa auladana wa amwalana wa tijaratana wa zurriyatina wa ahlana wa jama'atana wa ahibba'ana kama aslahta as-salihin bi barakati hadzal wali. Allahumma asrif 'anna wakshif 'anna wadfa' 'anna musibatan wa fitnatan wa asqama wa amradan washfina rabbana wazidna ilman nafi'a wa rizqan karima wanzur ilayna bi ni'matika wa syafaqatika wa rahmatika wa la tanzur alayna bi ghadabika wa 'adzabik ya Allah ya Allah ya Allah bi barakati hadzal wali. Allahumma tawwil hayatana wa hayata ahlina ma'al afiyati wal barakati wan ni'mati was sa'adati was salamati wal ibadati al jayyalati ad daqilah ila al jannati al muqimati ad daimah bi'izzatika wa jalalika wa qudratika wa 'azamatika wa rahmatika wa ni'matik wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa bihaqqi waliyika hadza. Baca doa itu, wa bihaqqi sairil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i kullihim ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa. Alhamdulillah bagi semua betul, dalam masalah. Yang kemudian belakang ni pun betul, kita sebab kita duk baca banyak kali dah, semuanya betul. Dan kemudian masuk muka surat 45, beberapa peringatan penting. Hendaklah para penziarah menjaga adab ketika berziarah, jangan berlaku percampuran di antara lelaki dan wanita bukan mahram. Ini kena beringat, jangan berlaku percampuran, kena ada pengasingan. Lelaki perempuan kena berasingan, tidak boleh campur aduk sampai tidak tahu mana satu yang mahram dan yang bukan mahram. Tak boleh macam tu, kerana ini menimbulkan fitnah. Perkara ini akan merosakkan faedah ziarah serta menyakitkan hati para kekasih Allah Ta'ala. Kita pergi ziarah wali, dan sama dekat maqam wali duk pergi melawak lelaki perempuan kat tempat macam tu yang bukan mahram. Ni adab apa ni? Kalau nak pergi lawat, jaga adab. Seperti mana kita menziarahi awliya ketika mereka masih hidup, ketika setelah wafat alam mereka lebih luas. Jadi kena beradab dengan mereka. Jangan melakukan sesuatu yang buruk adab di depan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanita yang didatangi haid. Ni ingat, tidak dibenarkan memasuki ruang dalam masjid serta kawasan yang berkaitan dengannya jika makam tersebut berada dalam masjid. Ingat ni. Ini yang berlaku kadang-kadang di tempat-tempat yang makam berada dalam masjid. Kalau makam berada dalam masjid, dia pun nak masuk masjid juga. Ini tak boleh. Sebab kalau masuk dalam masjid, nanti perempuan tadi akan berdiri dalam masjid tersebut dan ada masa yang dia akan muks, maksudnya berhenti dalam masjid. Berhenti dalam masjid diharamkan bagi wanita yang haid. Kata bukan kalau darah tak gugur tak apa kah? Kalau darah dia tak gugur, ini dia tak faham dan dia bercampur masalah dengan dua perkara, iaitu masalah lintah dalam masjid dengan masalah muks. Yang disebut oleh ulama dibenarkan kalau darah tidak gugur, yakni pakai pelapik wanita tadi dengan baik, tidak gugur darah kalau melintas dalam masjid. Melintah saja diletakkan syarat tadi. Melintah dibenarkan. Lintah macam mana maksudnya? Masuk pintu satu, keluar pintu lain, itu baru lintah. Jadi kalau masuk pintu tu, keluar pintu tu juga, tu tak panggil lintah, tu panggil musing. Memusing dalam masjid, taraddud dipanggil. Duk pusing dalam masjid sama tu keluar, tu pun hukumnya haram.
Tamam? Jadi kena keluar pintu lain. Kecuali pintu lain semua kunci. Tu tak nak buat apa lah. Tak balik. Tu lain lah. Dia ingat pintu tu buka, dia masuk ambil barang, dia lintah. Ambil saya terus keluar. Tu tak apa. Jadi masuk ke dalam masjid bagi wanita yang haid dan tidak gugur darah dia, yang ini lintah, tidak ada masalah. Nah, itu dibenarkan kalau dia tidak gugur darah. Baik, duduk dalam masjid kalau tidak gugur darah sekalipun hukumnya adalah haram. Walau tidak gugur darah sekalipun. Jadi kena biasa masalah. Dia pergi campur aduk habis semua masalah. Nah, baca kitab fiqh tak faham. Jadi wanita yang didatangi haid tidak dibenarkan memasuki ruang dalam masjid serta kawasan yang berkaitan dengannya jika makam tersebut berada dalam masjid. Jadi kena pesan kepada jemaah yang bersama dengan kita dalam rombongan contohnya. Tidaklah dihalang kepada mereka berziarah. Namun ziarah dilakukan di luar masjid sahaja. Dia ingat mesti kena masuk juga. Dia kata kalau tidak tak sampai ziarah dah. Tak. Alam barzah ni luah. Kalau dia duduk di luar masjid dengan menjaga adab, dia akan usul sampai juga. Dan dia baca doa di situ, maka akan sampai doa-doa dia tadi insya-Allah. Kata guru kami yang mulia Al-Imamul Allamah Al-Syekh Ali Jumaah hafizahullah, tujuan berziarah adalah bagi mendapatkan barakah, berdoa dengan kebaikan serta mengingatkannya kepada akhirat. Maka tidak disyaratkan perlu masuk ke dalam masjid. Tak perlu masuk masjid. Karena kita hadir menziarahi maqam aulia untuk tujuan tadi. Jadi syaratkah kena masuk dalam masjid juga kalau maqam tu dalam masjid? Tak, tidak disyaratkan. Nah, bagi wanita yang didatangi haid, kata beliau. Jika cukuplah bagi mereka berada di luar kawasan masjid atau berada di kawasan bersebelahan maqam di luar masjid, serta mereka juga akan memperoleh berkat daripada ziarah tersebut. Kita azan dulu kan macam mana ni? Azan dulu? Kita teruskan. Macam mana? Terus kita. Baik. Perkara ini perlulah diberikan perhatian oleh golongan wanita dan jangan bermudah-mudah di dalam perkara tersebut. Tamam. Ini kena ambil berat dengan masalah ni. Sebab kadang-kadang ada, ini dia hukum dia dengan Allah. Kerana kita tak tahu. Perempuan tadi dia didatangi haid, tapi dia tak amat ke orang. Tapi dia nak masuk juga, dia kata rugi mai jalan jauh-jauh, dia kata. Dia tengok tak boleh masuk, dia kata masuk bila guna pandangan lain. Pandai dia. Nah. Jadi kena hati-hati dalam bab tu. Beberapa faedah yang berharga. Sikit lagi nak habislah kitab kita. Sila hari ni khatam insya-Allah. Kata guru kami Al-Imamul Allamah Al-Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala di dalam jawapannya ketika ditanya tentang ziarah. Ini ada faedah ni. Al-Imam Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu taala berpandangan bahawa tidak dibenarkan berwuduk dengan tujuan tawajjuh, yakni bertujuan ziarah ke makam. Imam Bajuri berpandangan demikian. Namun jika berwuduk sebelum berziarah dengan tujuan untuk menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan seumpamanya, maka ianya adalah diharuskan. Dal tu satu je tu, adalah diharuskan. Tamam. Jadi kalau kata Imam Bajuri kata kalau ambil wuduk tujuan dia nak pergi ziarah makam, katanya ini tidak dituntut, jangan buat macam tu. Bukan tak dituntut, tidak dibenarkan. Jadi kalau macam mana kita nak tukar, nak pergi jadi boleh ambil wuduk tu, ambil wuduk niat untuk solat tahiyatul masjid dalam masjid tu, dan kemudian lawat makam wali tu, tak ada masalah. Ini kena ambil perhatian. Yang kedua, Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan bahawa sebahagian orang soleh telah bermimpi melihat baginda Nabi SAW. Lalu beliau, yakni orang soleh tadi berkata, ya Rasulullah, kami tidak sempat bertemu denganmu ketika hayatmu untuk kami bertanya apakah amalan yang terbaik. Jadi wali ini jumpa dengan Nabi dalam mimpi, tanya, kami tak pernah jumpa kamu ya Rasulullah ketika hayatmu hidup ya Rasulullah, dan untuk bertanya tentang apa amalan yang terbaik. Lalu Rasulullah SAW seraya bersabda, afdalul a'mali julusuka inda waliyin min awliyaillah qadra halbi syatin. Faham? Ini Rasulullah sebut dalam mimpi lah. Saya dia pergi cari sanad pula. Jangan kata ni hadis ni maudhu' ni. Kata tak ada sanad ni. Tabak ni orang sebut dah awal lagi mimpi kan. Dan kalau mimpi tadi dia dengar daripada Nabi. Nabi kata dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq.
Iaitu mimpi itu, hadis ni ataupun ucapan Nabi dalam mimpi tersebut kepada wali tadi. Jadi bila disebut dengan perkataan tadi, Nabi kata apa? Sebaik-baik amalan itu adalah kamu duduk di sisi salah seorang wali daripada wali Allah Ta'ala sekadar perahan susu kambing. Maknanya walau sekejap, walau halbishah, qadra halbishah. Kerana orang perah susu kambing berapa lama? Sangat je, sikit je, untuk memenuhkan dia punya bekas. Jadi orang soleh tersebut lalu bertanya, sama ada hidup ataupun mati ya Rasulullah. Maksudnya orang soleh tadi mesti tak kiralah hidup ke wafat ke. Baginda Nabi SAW menjawab, ya, sama ada hidup ataupun telah mati. Maka kata Sayyidi Muhammad bin Nasir rahimahullahu ta'ala ketika memberi komentar tentang kisah ini dengan mengatakan, Sayyidi Muhammad bin Nasir ini kemungkinan sini adalah dengan makna Muhammad bin Nasir Ad-Dir'i, ya, sahib kepada doa istighasah. Dia kata beliau, itu adalah qadar waktu yang paling singkat jika seorang penziarah itu berada di sisi atau di hadapannya wali. Jadi kalau lebih daripada qadar masa perahan susu kambing, maka ianya lebih baik. Tengok keadaan lah. Kalau kita dengan maqam para wali duduk lama tak ada masalah apa. Tapi kalau kita ke rumah wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh, para ulama, para guru, nak duduk lama-lama sangat pun, kalau boleh tengok masa lah. 5 pukul 12 malam, dia nak duduk lama-lama sampai pukul 3 pagi. Jenuh. Dia kata sebab dalam kitab baca, kena duduk lama elok di rumah tok guru ni. Kita biar kita duduk di rumah para guru sampai guru tu ingat dekat kita, untuk kalau kita mai dia boleh terima kita bila-bila masa. Itu lagi cantik. Kita mai rumah guru, sembang dengan dia, dan kemudian kita minta izin nak balik. Kita kata saya mai kerana nak lawat tok guru lah. Ni dapat dah, alhamdulillah, boleh jumpa khair insya-Allah. Ada nasihat apa semua sekali, kemudian saya minta izin dulu balik. Awak cepat sangat ni. Duduklah dulu. Minum-minum dulu. Kalau minum-minum dulu, tak apa, boleh minum sat. Masa minum tu jangan cakap banyak. Biar tok guru yang cakap. Biar dia yang cakap. Kalau dia nak cakap. Minum, habis minum, kami minta izin dulu tu. Jangan tolak minuman di rumah guru. Jangan tolak minuman di rumah para ulama. Jangan tolak makan di rumah para awliya. Karena semuanya syifa. Tamam? Syifa. Saya masa pernah duduk diet di Mesir dulu diet lah ni, gagal lah diet tu pun. Diet tak makan gula. Minum susu kosong. Kopi kosong. Sampai di rumah guru saya Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, guru saya jamu teh kopi. Dia tanya ke saya, izin qahwah atau syai? Qahwah ke syai? Kopi ke susu? Kopi ke teh? Ada qahwah saya ni. Mazbut wala ziyadah wala manu. Dia ada nama istilah kopi tu. Nak kopi dia, gula dia tepat-tepat ke, gula dia lebih ke, gula dia sedang-sedang sama dengan jumlah kopi yang dimasukkan ke. Dia ada nama-nama, manu, mazbut, ziyadah, sadah, arrihah, lagi apa lagi, saryausi. Itu nama-nama kopi, nama-nama gula kalau kita nak buh dalam kopi. Jadi kalau boleh sebut yang saya sebut tadi ni, pergi ke Mesir, maksudnya anta Misri. Jadi kalau tanya izin qahwah, izin ahwah, manu, kata dia, anta Misri, insya-Allah. Manu ni ibarat kepada kalau kopi 2 camca, gula pun lebih kopi 2 camca, gula 2 camca, 1 camca setengah sikit. 1 camca setengah dia panggil manu. Tapi kalau mazbut, 2 mazbut. Faham? Kalau sadah kosong, tak ada gula. Itu sadah. Syekh saya dia buat, dia umai-umai ada gula. Saya minum-minum ada gula. Tu saya tengoklah saya. Betul ada anak murid saya pun duk main juga. Hadir sekali. Main macam ada gula, saya sebut yang tu. Syekh nampak. Tu Syekh kata tak minum gula lah. Kata ada buat diet lah apa semua tu lah. Tu Syekh kata minum saja. Dia kata asy-syarab wa ta'am fi baitina syifa. Minuman dan makanan di rumah kami ni adalah penawar makan. Dan saya minum tu, tak kata apa. Saya pernah bawa seorang orang luar
daripada Malaysia, pergi ke Mesir, jumpa dengan para guru. Sampai di rumah guru kami Maulana Syekh Sa'ad Jawish, muhaddis kabir, Allah yarhamhu, wafatnya dia telah wafat. Jadi sampai di rumah Syekh Sa'ad Jawish nak ambil sanad. Jadi Syekh jamu ayak sejuk macam ni lah dalam botol. Orang Arab Mesir kalau botol ni ayak dah guna dah, botol pun dah botol Pepsi, tapi ayak sejuk, tahu dah ni mesti ayak pahit. Ayak pahit mah ayak Sungai Nil. Jadi dia main ayak, tapi ayak tu letak dalam tiaih lah, letak atas meja. Dia letak atas meja, sahabat kita ni dia tanya, ada hadhil mayyah Hanafiyah. Dia tanya ayak ni ayak apa ni, ayak pahit. Tu saya pun sebut ma'ruf. Orang Mesir memang minum ayak pahit. Ana la ashrabha. Ana la ashrab miyah Hanafiyah. Dia kata aku takkan minum air daripada pahit. Sebut macam tu. Mai rumah para guru awal lagi nak ambil sanad, buat macam tu panggil. Elok dia sebut macam tu tak apalah. Syekh Sa'ad masuk dalam jauh. Dan minta memang dia duduk dapak dia jauh, masuk dalam sikit. Lepas tu Syekh Sa'ad mai buah. Ada pisau, potong buah lah, dia minta. Lepas tu dia kata, dia pegang ayak, dia kata, ada orang dia tak minum ayak di rumah. Kalau kami jamu, kata dia kata ayak ni tak elok, ayak ni ayak sungai, apa ni ayak pahit. Wih, terkejut saya. Saya dengar pada kawan tu cakap slow. Begitu. Faham tak? Dia kata, tak mahu. Saya sebut itulah, saya pun buat syarat macam tu lah. Dia tu Syekh Sa'ad mai dia kata, ada orang tak mau minum. Nah, katanya tak sihat, tak elok. Syekh kata, minum saja kata Syekh. Minuman di rumah kami ni barakah. Minuman di rumah kami ni pengubat. Sampai kesudah tak minum. Oh, kerah. Saya dengan Ustaz Hairul Nizam minum tu. Dengar tu saya tengok Ustaz Hairul. Macam mana Syekh boleh dengar? Duduk dalam tu. Saya minum tu. Wali Allah Ta'ala kita minum. Karena husnuzan dengan rumah ni, Tok Guru ajak minum dah ni, InsyaAllah. Kecuali di kedai makan lain, ni di rumah Tok Guru. Tok Guru ajak makan di rumah dia, mai makan. Saya diet tu, elok, gemuk sampai mati. Dia jangan sampai ulama tu macam tu. Ada Tok Guru seorang mai rumah Tok Guru tak mau makan dah. Saya diet. Dah, entah tak payah diet lah. Entah akan gemuk. Memang tak kurus. Tak kurus. Diet sampai ke sudah. Tak berjaya. Jadi jangan tolak. Kita ni banyak nak kena mengaji lagi sebenarnya. Konon-konon beradab lah. Saya tahu. Suruh pulun kan. Orang suruh makan lah. Orang suruh minum je lah. Banyak songeh sangat. Minum saja dan ambil manfaat tadi. Tapi jangan sembang banyak. Masa nak minum tu, minum, dengar Tok Guru nak nasihat apa ya. Habis minum, saya minta izin dulu. Yang ni akan diingat oleh guru tadi. Dia ni kalau dia ni mai lagi, sambut. Kenapa? Kerana ni orang yang reti, tahu adab. Lepas tu nak duduk lama tak apa. Kerana Tok Guru dah senang dengan kita. Tapi janganlah lepas tu pula lah 2 kali, 3 kali lagi mai. Baru lepas tu dia akan jadi rapat. Ni panggil politik kotor dia panggil. Faham tak? Politik dengan para guru. Kena reti. Ini mai duduk dah 4 jam kali mai. Sampai Tok Guru sampai tak tahu nak kata apa ni, bila Pak Long ni nak balik ni. Tak kata, tak tahu. Nak kata apa tak tahu dah. Yang dia lagi tambah lagi sembang. Julus ma'al habib, mahbub ma'abahbubi. Nah tu tak ada masalah kalau dia memang yang datang ni orang yang memang dia tak mau orang tu balik. Tu tak apa. Tapi kalau nampak muka guru tadi malal, ada sedikit nampak bosan dan seumpamanya, kena minta izin. Main lagi nanti. Itu cara dia. Boleh faham? Ni kalau sekadar perahan susu maksudnya walau sekejap pun dapat pahala dah, dapat dah kebaikan pada waktu tersebut, walau duduk sekejap. Jadi lawat para ulama. Tapi lawat para ulama, lawat para guru sebaiknya ketika kita melawat para guru, kita menjadi tetamu tersebut diam sahaja. Jangan banyak bercakap. Walau kita alim besar sekala termana pun, tak usah duk bercakap dalam rumah orang. Kecuali dia diminta untuk bercakap pada waktu tersebut.
Kerana bercakap ketika tempat yang kita tak dituntut untuk bercakap pada waktu tersebut, untuk menunjukkan keilmuan kita, maka itu su'ul adab sebenarnya. Kita datang pula nak bagi nasihat pula ke tuan rumah, ini lagi kemah, ini lagi hebat. Tak payahlah duk buat perangai macam tu. Pi ke rumah tetamu kita sebagai tetamu. Kamu alim besar, kamu tua ke, kamu apa ke, pergi rumah tetamu yang kamu pergi dia. Kalau dia muda pun daripada kamu, diam saja, duduk saja di rumah dia. Ad-duyuf kal mayyit. Faham? Jadi yang datang tu gurunya. Jadi yang datang tu gurunya. Dan so, hatta apa ni, kalau macam tu pun para guru ketika di rumah para muridnya sekalipun ketika dia bertamu, tetap dia akan mengamalkan adab sebagai tetamu pada waktu itu. Dia tidak akan jadikan dirinya sebagai tuan rumah. Boleh faham? Adab macam tu patutnya diberikan perhatian oleh kita. Yang ketiga, Al-Allamah Abdullah Khayyat Al-Harushi rahimahullah telah menakalkan daripada gurunya Al-Ayyashi rahimahullah bahawa beliau berkata, aku telah melihat di dalam sebahagian riwayat bahawa orang yang berziarah jika dia pulang daripada ziarahnya, ni ingat ni boleh kita lakukan. Sekarang saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Gaza, di Palestin, ni boleh diamalkan ini. Aku telah melihat dalam sebahagian riwayat, kata Imam Ayyashi, bahawa orang yang berziarah jika dia pulang daripada ziarahnya, ini ziarah wali-wali, sama ada yang hidup ataupun yang wafat, pilawat tok guru je, lalu mengutuk capal atau kasut yang terlekat padanya debu, dia balik tu aja, dia ketuk ni, ambil, kita balik daripada ziarah awliya, ziarah orang saleh, ziarah para alim, ziarah maqam para salihin, para wali-wali, ziarah maqam para nabi, ziarah maqam ahli baiti Rasulullah. Waktu sampai di rumah, kasut kita tu angkat, ketukkan kasut kita tu, bagi debu dia jatuh. Apa dia tujuannya? Maka bagi Allah Ta'ala itu sebahagian malaikat yang ditugaskan untuk mengutip dan membawa debu-debu tersebut ke negara Nasrani, yakni negara bukan Islam, lalu menaburkannya di atas kepala muslimin yang ditawan di negara tersebut. Debu-debu ni akan dibawa, ditabur di atas kepala orang-orang Islam yang ada yang sedang ditawan contohnya, ataupun yang sedang disiksa pada waktu tersebut, ataupun yang sedang ditangkap pada waktu itu. Disebabkan itu, maka Allah Ta'ala akan mencampakkan perasaan belas kasihan golongan Nasrani kepada tawanan muslimin, ataupun Yahudi kepada tawanan muslimin, serta mereka tidak akan menyiksa atau memaksa golongan muslimin melakukan tugas di luar kemampuan mereka, juga mereka tidak akan dibunuh. Ni faedah. Al-Allamah Abdullah Al-Khayyat Al-Harushi rahimahullah berkata, sayugialah bagi seorang penziarah tersebut mengetukkan kasutnya setiap kali selesai ziarahnya dengan niat memberi manfaat kepada saudara-saudara musliminnya yang lain. Ini boleh diamalkan. Kita tak boleh nak bantu dengan cara yang banyak. Apa sahaja cara yang boleh kita lakukan. Dan ini antara cara yang dilakukan oleh para awliya, para salihin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Al-Ayyashi rahmatullah, alangkah baiknya perbuatan tersebut. Dia memuji perbuatan yang dikatakan oleh muridnya tersebut. Yang keempat, pengarang Isminul Ainain fi Manaqibil Akhawain, di karangan Al-Imam Muhammad ibni Abdullah Al-Aghmati rahmatullah ta'ala alaih atau rahimahullahu ta'ala, telah menyebut bahawa sesungguhnya seseorang wali tersebut pada hari kiamat kelak akan berada di atas kenderaannya menuju ke syurga Allah. Tiba-tiba beliau melihat ada sebahagian ahli maksiat dibawa ke neraka. Lalu wali ini berhenti serta datang bertemu dengan mereka seraya bertanya, adakah kamu pernah melihatku ketika di dunia? Ni wali ini dah naik kuda dah, naik kenderaan nak pergi ke syurga. Tengok-tengok ada ahli neraka duk beratok nak masuk neraka. Ini disebut dalam kitab Isminul Ainain. Maka lelaki tersebut yang ditanya oleh wali tadi menjawab, tidak, saya tak pernah tengok kamu wahai fulan. Lalu ditanya lagi, adakah kamu pernah melawatku? Pernah lawat tak saya dulu ketika di dunia? Dah kenal tak melawat tak? Melawat pun tak, dia kata. Jawab lelaki tadi, tidak juga. Dia kenal wali pun tak, melawat wali pun tak benar. Ini mungkin ini pahaman ni atau dia tak tahu. Ada orang duduk di kampung,
orang yang duk mai kampung dia tadi ni daripada luar duk pergi lawat di kubur wali-wali yang ada di kampung tu. Hak duk kampung tu duk buat tercengang boleh. Dengan seluar pendek tanya kat orang. Perut boroi. Tojoi dia punya apa ni pusat-pusat tu betul tanya, "Mai mana?" Tanya itu. "Mai mana?" Kata tu lawat makam apa ni ada wali. Oh tu lah. Dia pun tak tahu. Nah. Kira beranak kerja makan saja. Saya tak tahu apa. Ada macam tu. Allah Ta'ala tutup daripada pandangannya untuk dia tahu. Tapi duduk dalam kampung tu. Duduk dalam kampung tu tapi tak pernah tahu apa. Dan dia pun tak tahu sebab apa nak kena pergi lawat. Apa faedah lawat dia kata. Macam batu nisan orang lain je. Dia kata kubur pak aku duduk sebelah tu, aku pun tak pergi pun dia kata. Nah, raya tu pun kadang-kadang. Ha? Dia nak pergi lawat makam tok guru tu lagilah tak pergi. Tu ya, ada orang macam tu. Macam mana? Maka ditanya lagi oleh wali tersebut, "Adakah kamu pernah mendengar tentangku?" "Kenal tak? Lawat makam tak? Pernah dengar tak pasal aku?" Lalu dijawabnya, "Ya, saya pernah mendengar tentangmu. Saya mendengar mereka menyebut Sayyidi Fulan." Dia pernah dengar aja. Mana dia pernah dengar orang pernah ceramah tentang tu lalu di wall Facebook dia. Cerita pasal Syekh Fulan. Dia pun seperti dia ni ya. Dengar. Oh, syirik ni. Dia kata syirik pula lah. Tapi dia pernah dengar lah nama tu. Tapi sambil-sambil syirik lah. Lagi seakan dia komen pula dia tu. Dia kata ni betul ke tu? Ni apa ni cerita apa ni? Nah, lepas tu main game. Sambung balik main game PUBG. Tadi baru ya rock orang syirik apa semua kali. Lepas tu main balik. Lagi seakan lepas tu tengok pula pornografi. Lagi elok. Maka wali tersebut berkata, "Saya tidak akan bergerak ke syurga sehinggalah dikeluarkan semua orang yang sedang menuju ke neraka yang pernah mendengar namaku di dunia." Saya tak akan bergerak ya Allah. Bagaimana yang dengar nama saya ya Allah? Dia dengar nama saya aja. Moga-moga dia akan masuk juga syurga. Dan ini termasuk salah satu daripada bentuk syafaat yang Allah berikan kepada wali untuk beri kepada orang biasa. Boleh. Lepas tu jangan sombong. Dalam dunia jangan sombong, jangan belagak, jangan duk rasa kita ni amalan ni. Pesan pula ke orang, buatlah amalan banyak-banyak. Nah, jangan duk harap ke orang nanti. Ni nak kena tunggu orang buat tahlil apa semua ni. Nah, mayang sendiri. Buat tahlil sendiri. Oh, kemah dia. Nah, dia ingat dia boleh buat tu dia boleh beli kot syurga. Ni orang sombong. Jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Jangan sombong dengan anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Seolah kamu nak kata kamu yang punya amalan tadi yang menyebabkan kamu boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Dan kamu kata tidak memadai. Saya tidak terkaya daripada orang lain. Saya terkaya daripada orang lain. Tidak mau dengan apa-apa saja daripada orang lain. Padahal itu semua kalau dipandang dengan ainul haqiqah, itu semua anugerah daripada Allah. Nah, cuma melalui sebabnya orang. Sebab tu ada awliya kata mereka kalau dibagi duit diambil. Kalau diminta tidak. Nah, kami tidak meminta, tapi ketika diberi kami tidak menolak. Kata dia. Minta tidak, menolak pun tidak. Tapi minta tak. Dan ada wali kalau dapat duit kepada mereka dia cium. Kata, "Wih, cium duit." Tak, kerana yang dipandang waktu tu yang memberinya Allah. Lelaki tadi hanya sebab sahaja. Takkan nak tolak anugerahnya Allah. Faham? Baik. Kecuali yang haram lah. Yang haram tak boleh. Yang halal saja maksud sini. Seketika itu terdengar seruan dari Tuhan yang Maha Agung, "Khallu sabilah." Maksudnya berikan kepada mereka jalan untuk ke syurga, maka mereka akan bergerak bersama dengan wali tersebut ke syurga Allah Ta'ala. Tengok, wali-wali no, orang tak kenal pun tak apa. Kamu kutuk kami ketika di dunia. Bila kamu kutuk kami, maknanya pernah dengar tak nama kami? Pernah sebut tak nama kami? Pernah sebut. Jadi wali-wali Allah Ta'ala ni, rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni, kamu katalah macam-macam pun kat wali-wali itu, tapi kamu pernah dengarkan nama dia, insya-Allah nanti akan dapat syafaat nanti insya-Allah. Cuma malu dah sikit waktu tu. Hari tu lalu saya tengok dia duk, "Weh, dia ni aku duk kata lu ni." Wali tu kata, "Kamu pernah dengar nama saya?" Pernah dengar macam mana tu? Pernah dengar, dia duk hantam kat dalam Facebook. Tok-tok wali semua dia hantam. Hak hidup, hak wafat, semua dia bubuh habis semua sekali. Jom masuk sekali dalam syurga. Mbak Aulia dia bukan ada sikap pun dalam waktu tu dia nak masuk. Dia tak ada naik kenderaan dia tengok. Hei, bukan dulu hak duk kata.
Hak ni aduk kata kan ni wali semua syirik apa semua ni, betul kan? Masuk padan bukan. Tak, wali tak macam tu. Wali-wali dia akan kata jom masuk sekali dalam syurga. Karena ahli syurga mereka tidak akan ada sikap dalam hati mereka untuk melihat umat ini berada dalam neraka Allah. Kalau mereka nak semua masuk dalam syurga Allah Ta'ala, tapi qaddarallah ma sya', Allah yang berhak untuk tentukan perkara tersebut. Lihatlah wahai saudaraku betapa besarnya perhatian mereka terhadap umat. Allahumma inna natawassalu ilaika bihubbihim fa innahum ahabbuka wa ma ahabbuka hatta ahbabtahum fa bihubbika fihim wasalu ila hubbik wa nahnu lan nasila ila hubbina fika illa bihazzina minka fatammim lana dhalika hatta nalqaka ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini doa ni saya tulis untuk kita doa setelah baca cerita ni, moga-moga kita mencapai kepada kecintaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Allamah Abdullah Qayyad Na'birah Al-Harushi rahimahullahu ta'ala telah menyebut bahawa gurunya Al-Allamah Al-Ayyashi rahimahullahu ta'ala telah menceritakan tentang Sayyidi Ahmad Asy-Syawi rahimahullah, yang merupakan salah seorang wali besar di negeri Parsi, bahawa ada seorang lelaki telah datang ke makam beliau kerana ditimpa sesuatu musibah. Maka lelaki tersebut bermalam di tempat perhampiran dengan makam Al-Imam Ahmad Asy-Syawi rahimahullah selama beberapa hari. Setiap hari dia akan datang melawat Imam Syawi. Jadi dia ni, lelaki ni, dia ada masalah, dia mai bermalam dekat dengan makam Imam Asy-Syawi. Setiap hari dia akan mai lawat Imam Syawi, melawat makam lah, tawassul di situ. Namun dia datang dari arah belakang imam. Dia kena tahu ni, kita kalau pergi ke makam kena tahu di mana arah wajah. Lepas tu kena tanya kiblat kat mana. Kalau wajah mereka akan menghadap ke kiblat, kena tahu ke arah mana kiblat. Jangan mai duduk kat belakang. Lagi sekali lagi ada orang mai ke makam para wali, dia buat macam dengan pergi ke museum, duduk tengok harimau hak kena awet. Faham tak? Harimau kena awet tak dalam cermin, dia duduk pergi tampar. Nak batu nisan dia macam ni tau. Dia serupa dengan wali ni, kita duduk atas kerusi macam ni. Lepas tu kita mai duduk pusing dia. Lepas tu duduk tengok kepiah apa dia pakai. Oh, jubah dia macam tu. Lepas tu mai duduk pegang pula. Beli mana ni tak? Ada adab dah tu. Lagi sekarang ni mai duduk pegang kepiah dia. Ni kain apa ni? Kocak. Kocak. Sebab tu mai ke makam wali macam mereka masih hidup, baru dapat sir. Faham? Baru dapat sirnya. Mai tu macam dia tengah hidup depan kita. Duduk bagi elok-elok. Barulah mai perasaan tadi. Ini tidak, mai tu macam dia tu batu. Padahal dia lebih hidup daripada kita hak duduk di luar ni. Faham ni buaya semua? Baru kita dapat perasaan. Ini tidak, mai macam tak ada apa. Jadi kawan ni datang daripada belakang. Setelah beberapa lama bermalam di sana, lelaki tersebut bercadang untuk datang melawat Imam Ahmad Asy-Syawi daripada arah hadapan. Lepas dia dah ni, dia mai ke depan pula. Lalu dia bertawassul seperti biasa, memohon agar dilepaskan daripada musibahnya. Tiba-tiba kantuknya hadir. Yang ni dia mengantuk. Kantuknya hadir maksud dia jadi mengantuk. Maka terlihat olehnya Al-Imam di dalam mimpinya. Dia tertidur kat situ. Mimpi jumpa Imam Syawi. Kata Sayyidi Ahmad Asy-Syawi rahimahullah, wahai fulan. Maka lelaki tadi menjawab, wahai Sayyidi, saya telah bermalam di sisimu beberapa hari. Sayyidi Ahmad Syawi menjawab, ma ra'ainaka illa sa'ata. Kami tak melihat kamu melainkan saat ni saja. Baru tadi kami tengok kamu. Maksudnya tidak kami melihat kamu melainkan pada ketika ini sahaja. Maka apa yang maksudnya di sini? Saya berkata, saya berkata, ini memberi maksud bahawa sepatutnya bagi seseorang tersebut ketika menziarahi para awliya agar menghadap wajahnya kepada sahibul maqam, agar tidak terhalang daripada barakah dan kebaikan yang banyak. Baik, kalau kita kata tadi kan, Ustaz kata kalau kata lawat awliya kan duduk di luar pun mereka tahu kan, daripada dalam perjalanan lagi pun mereka dah tahu dah. Mereka akan kenal setiap orang yang mai, sekali dengan nama ibu dan nama ayahnya sekali. Jadi macam mana pula ni tak nampak? Itu macam mana? Nak kata apa? Ada dua keadaan. Sama ada yang pertama memang dia ni akan terhijab. Wali tadi terhijab untuk melihat dia, karena dia datang bukan dengan adab. Yang kedua, maksud Imam Syawi, ma ra'ainaka illa sa'ah. Jadi maksudnya
kami tidak melihat kamu datang dengan adab, melainkan tadi saja. Faham? Tadi saja beradab, betul-betul minta datang tu betul-betul untuk melawat saya. Sebelum ni kamu tak melawat saya, kamu duduk di belakang, lawat apa macam tu. Macam tu maksud dia. Faham? Jadi kalau pergi lawat awliya, cari di mana bahagian wajahnya, menghadap dengan elok, berdepan seperti mana kita berdepan di depan raja, kerana mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang pangkatnya tinggi dalam muka bumi Allah Ta'ala. Husnuzan. Ni ada orang dia kata, macam mana kamu tahu dia wali? Kamu tahu mana dia wali? Kita katakan kita kena husnuzan. Kan ada orang yang dikenal wali tadi kan dengan mustafid, dengan masyhur. Semua orang tahu dia ni orang soleh. Yang kamu nak petikai ni apa pasal? Seperti mana kami kenal kamu tu Wahabi. Itu je. Macam mana kamu tahu saya Wahabi? Mustafid, masyhur. Anta Wahabi. Kamu Wahabi masyhur. Mana kamu tahu? Saya tak tulis pun saya Wahabi. Tak payah abang, tak apa. Kami bau busuk. Pakailah Elephantos kan. Ada minyak wangi. Terpengaruh kat kita pun. Sebut minyak wangi lagi keluar dalam Facebook. Semua minyak wangi. Oh, pandai menetang ni. No? Dia jenis boleh cam suara kita, no? Sebut pasal meja kayu, keluar meja kayu semua. Cebit tak sebut pasal bini 2, bini 3, keluar semua. No? Tak sebut, jangan bimbang. Ada orang rumah belakang. Kan? Baik. Boleh faham ibu ayah semua? Faham tak? Bagi datang dengan adab. InsyaAllah akan dapat faedah yang besar ketika melawat maqam para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak akan rugi. Wallahi wa rabbi ka'bah. Ibu ayah semua, elakkan daripada pahaman pelik-pelik. Karena dia tidak akan menyambung kita kepada Allah. Yang tu dulu. Bersihkan dulu kefahaman kita. Saya bukan sebut kepada yang ada dalam ni, kerana yang dalam ni, yang duk main ni, yang saya tengok wajah-wajah di sini, yang selalu kalau saya datang sini memang duk ada di sini, maka insya-Allah lah ini adalah orang-orang yang datang di sini, ibu-ibu, ayah-ayah yang datang ni, maksudnya yang datang kerana ingin menjalani pengajian dan juga nak duduk mengambil adab tersebut. Jadi mungkin hak dengar, ada juga mungkin hak lalu dan seumpamanya yang dah memang dalam hatinya dah ada sedikit virus tersebut, maka moga-moga dikeluarkan virus tadi daripada dirinya, insya-Allah. Virus itu lebih bahaya daripada COVID sebenarnya, no? Di mana kita menjaga diri kita daripada COVID, daripada penyakit-penyakit, macam tu juga kena jaga diri kita daripada penyakit-penyakit tadi juga. Penyakit akidah tu lebih bahaya, no? Khatimatun nas'alullaha husnaha. Khatimah di sini penutup. Penutup ni penutup kita. Kemudian saya minta doa, ya Allah, mogalah kami memohon kepada Allah kebaikan penutup tersebut. Ini kebaikan yang kita minta ni, kebaikan penutup pada hujung hidup kita. Nah, saya terlupa ni istilah dia dalam balaghah, ada nama istilah dia. Khatimatun nas'alullaha husnaha. Ini banyak ulama tulis macam tu, saya terlupa nama dia, ada dalam kitab. Nah, jadi saya tulis penutup, kemudian kami memohon kepada Allah kebaikan penutup tersebut. Penutup mana ni? Penutup kitab ni, ya kita minta yang tu juga. Dan penutup kehidupan kita nanti, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu berkata terlalu panjang perbahasanmu tentang ziarah ini, kalau kamu kata kepada saya yang membaca kitab ini, panjang sangat ni kamu tulis tentang ziarah, maka saya menjawab, ya, agar kamu berpanjangan di dalam kebaikan, adab dan akhlak, juga mendapat keuntungan tidak ditemplak oleh para awliya. Semua ada hamzah-hamzah belakang, belakang semua. Nah, agar tidak ditemplak dan mendapatkan dengan keuntungan daripada para wali Allah Subhanahu wa taala. Ziarahilah, sambunglah silaturrahim kamu dengan mereka. Pasti kamu akan beroleh bahagia di dunia dan di negeri yang kekal selama-lamanya. Walhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tamat kitab ini ditulis pada hari Selasa 23 Safar 1441 tahun 2019 di Baitun Nur Al-Hayy Al-Ashir di Madinatin Nas, Qahirah Mahrusah. Ditulis kitab ini saya sekarang di Mesir pada tahun 2019 sebelum berlaku Covid, dan alhamdulillah hari ini kita berjaya mengkhatamkan kitab ini. Lalu saya ijazahkan kitab ini kepada ibu ayah semua yang hadir. Sama ada yang hadir hari ini saja
Sama ada yang hadir daripada yang berhabis daripada mula lagi hebatlah. Yang hadir malam ni saja pun kalau dia hadir dan dia mendengar pada penghujung ini pun saya ijazahkan agar untuk kita dapat amalkan sama-sama. Doakan kepada yang menulis, doakan kepada para awliya yang terdapat nama mereka di sini dan seluruh para wali yang Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka walaupun kita tidak menyebut nama mereka. Dan moga-moga kita termasuk dalam orang-orang yang dikasihi oleh Allah kerana mengasihi para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Apa-apa selepas ni nanti kita akan maklum balik kitab apa yang kita akan baca. Moga-moga diteruskanlah insya-Allah. Itu pengajian insya-Allah akan diteruskan. Moga-moga diberikan dengan kemudahan dan diberikan kebaikan kepada pihak masjid dan seluruh yang hadir, AJK-nya dan seluruh para hadirin ibu ayah semua dengan berkat semua, maka kita dapat mengkhatamkan kitab ini setelah melalui berapa kali pengajian? 7 kali pengajian khatam kitab ini insya-Allah. 7 kali pengajian maksud 7 bulan. Dia lama juga lah khatam pada kitab ni. Kalau duduk 2 jam khatam dah sebenarnya. Tapi 2 jam kalau baca sajalah, tak syarah. Tapi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Nanti saya akan maklumkan balik kitab apa yang kita akan baca kalau kata pengajian akan dijalankan setelah ini, kita akan maklum semua pada bulan depan insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina. Nak baca kitab apa kakak? Nak baca usul fiqh? Nak baca usul fiqh kan? Ke nak baca kitab fiqh ke? Nak baca tu memang tak habis ataupun nak baca kitab mantik kan boleh tak? Baca mantik. Penimbala umum. Nak baca kitab apa nanti maklum balik semula insya-Allah. Moga-moga kita dapat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.